Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond Kisil dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 14 Mei 2021. Kita mulakan berita pagi ini dengan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Sebanyak 76 kes baharu, 2 kematian dan 1 kluster dilaporkan semalam menjadikan jumlah kumulatif kes kini 59,149. Kes kematian masing-masing direkodkan di Sandakan dan Lahad Datu. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun dalam kenyataan media menjelaskan kluster baharu dikenali kluster Kongsi 8 di Tawau melibatkan komuniti di Kampung 8. Kes indeks merupakan seorang wanita berusia 45 tahun yang disahkan positif melalui saringan bergejala di Klinik Kesihatan Tawau 7 Mei lalu. Berdasarkan rekod pergerakan, kes indeks dipercayai mendapat jangkitan di Masjid Baitul Farihin, Kampung 8 sepanjang bulan Ramadan bermula 29 April hingga 6 Mei. Daripada 56 orang yang disaring, 9 didapati positif menjadikan jumlah kumulatif 11 kes, manakala 34 sampel menunggu keputusan. Dalam pada itu, seramai 51 pesakit sembuh, 571 orang pula sedang menerima rawatan, iaitu 244 orang di hospital dan 327 orang di pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam. Seramai 33 pesakit dirawat di unit rawatan rapi, 21 daripadanya memerlukan alat bantuan pernafasan. Mengenai statistik vaksinasi di negeri ini pula, seramai 54,986 individu telah melengkapkan suntikan 2 dos vaksin bagi fasa pertama dan kedua. Manakala 88,080 orang pula menerima suntikan vaksin dos pertama dalam fasa 1 dan fasa 2. Bilangan pendaftaran penerima vaksin pula meningkat kepada 487,677 orang dengan pertambahan 1,731 orang semalam. Umat Islam diajak sama-sama menyambut Hari Raya Aidilfitri dengan norma baharu dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Ia secara tidak langsung menggalakkan umat Islam meraihkan Hari Lebaran dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Sabah Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata aktiviti kunjung-mengunjung di Sabah yang dihadkan selama 3 hari wajar dimanfaat untuk berjumpa dengan ahli keluarga terdekat. Di Sabah ni kita PKPB dan kita diberi sedikit kelonggaran. Jadi kelonggaran itu diharapkan dapat kita pergunakan sepenuhnya. Kita dibenarkan berziarah rumah ke rumah hanya daripada 1, 2 dan 3 Syawal dengan kehadiran tidak lebih 20 orang mengikut kapasiti rumah. Andi yang juga adun Tanjung Batu berkata demikian kepada pemberita RTM selepas menunaikan solat sunat Aidilfitri bersama kira-kira 1,000 umat Islam di Masjid Al-Mukarramah Tanjung Batu, Keramat Tawau. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar memanfaatkan kelonggaran yang diberi untuk memantapkan perpaduan tanpa mengabaikan SOP agar perayaan Aidilfitri tidak menjadi punca penularan pandemik. Di Keningau, kemanisan perayaan Aidilfitri tetap terasa walaupun diraih dalam situasi norma baharu. Umat Islam yang terpaksa akur dengan ancaman pandemik COVID-19 menyambut ketibaan Syawal dengan perasaan sayu namun penuh kesyukuran. Bagi mereka yang tidak dapat menyambut Hari Raya bersama keluarga kerana larangan rentas negeri dan daerah, Hari Raya diraikan dengan penuh sederhana. Perasaan sedih itu tetap ada lah, tapi dalam keadaan sekarang ni kita terpaksa terima lah. Walaupun berjauhan, kita tak raikanlah Aidilfitri tahun ni. Selamat Hari Raya lah kepada semua yang kenal saya, terutama mak ayah di kampung, adik-adik di Kulim Kedah. Sini saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan Selamat Hari Raya kepada sahabat-sahabat di Sabah dan amnya di seluruh Malaysia dan terutama kepada keluarga saya di Kelantan. Selain dibenarkan menunaikan solat sunat Aidilfitri di masjid dan surau, masyarakat Islam juga dibenar melakukan ziarah kubur mengikut SOP yang ditetapkan.
Hanya titipan doa dan ucapan pengganti diri kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta dapat dizahirkan anggota keselamatan yang bertugas pada 1 Syawal. Itulah pengorbanan barisan hadapan keselamatan yang terus menjalankan amanah dan tanggungjawab mereka semasa perayaan Aidilfitri demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Wartawan Serina Olivia Chong berkesempatan menyelami perasaan anggota keselamatan di lokasi sekatan Jalan Raya SJR. Berkorban masa emas sendiri bersama keluarga di kala Hari Raya Aidilfitri, anggota keselamatan tetap bersemangat menjalankan tugas di lokasi SJR Tuaran Kota Belud dan SJR Kampung Babagon Penampang. Anggota keselamatan yang bertugas menzahirkan kerinduan kepada ibu bapa dan keluarga yang jauh di mata tetapi dekat di hati. Pada tahun ini adalah merupakan tahun yang ketiga saya tidak dapat merayakan Aidilfitri bersama keluarga di kampung halaman. Jadi walau bagaimanapun semangat untuk terus memberi sumbangan bakti kepada masyarakat terutama di Tuaran ini tidak pernah kurang. Saya mengucapkan kepada ayah saya Muhammad Arif dengan ibu saya Dora Burana. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Minta maaf kerana tidak dapat balik lah Datuk selama 2 tahun ni. Selamat Hari Raya kepada kedua ibu bapa saya lah yang berada di wilayah Costa Labuan, isteri dan anak-anak yang berada di Tuaran jugalah. Serta saudara mara yang mengenali diri saya lah. Saya bertugas di Sabah hampir 12 tahun. Ada sedih sikit untuk tahun ni. Beliau saya baru meninggal. Kepada family saya berada di kampung Tok Rosa Meranti Pasir Mas. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Dan saya hampir 3 tahun dah tidak berhari raya di kampung. Keinginan memang ada, memandangkan setiap orang ada keluarga. Saya masih ada ibu bapa. Kami dari IPD Tuaran Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jangan lupa patuhi SOP bagi merayakan Aidilfitri ini. Kami anggota bertugas di SJR 1 Babagon dengan ini mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kami seluruh warga penjara negeri Sabah mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Komander Muhammad Syarifuddin bin Sa'ad bin Jalal, mewakili seluruh bakal warga kapal Literal Mission Ship 3 yang kini berada di Keelung, Jiangsu, China, ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Buat seluruh rakyat di Malaysia. Kami hidup China. Pertandingan bersusul atau memasang pelita antara program tahunan yang menceriakan penduduk Kampung Berenggis Papar setiap kali menjelang malam Aidilfitri. Program tahun ini nyata lebih meriah apabila para peserta menjadikan Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan slogan Stay at Home sebagai dekorasi pilihan. Program anjuran Persatuan Anak Jati Papar Peranti ini dijalankan sejak 1998. Kita rasakan perlu kita mengadakan aktiviti bersama dengan masyarakat yang boleh menceriakan suasana Hari Raya ini walaupun kita dalam keadaan PKP. Datuk Buh Tamam berkata demikian kepada RTM ketika membuat penilaian pemarkahan dari rumah ke rumah bersama ahli jawatankuasa penganjur pertandingan bersusul di Kampung Beringis. Katanya program bertujuan menanam semangat kekitaan dalam kalangan komuniti di samping memeriahkan suasana malam Syawal dengan pematuhan SOP ketat. Sementara itu penduduk kampung ternyata gembira dengan penganjuran pertandingan ini. Ya, saya rasa pertandingan ini boleh diteruskan setiap tahun sebab dia akan memeriahkan lagi kampung ini. Ya, saya rasa ini kampung saja yang saya tengok
di seluruh Sabah setiap tahun menganjurkan pertandingan pelita ni. Dalam ekonomi PKP ini kan, jadi kita ada tiba-tiba terdetik apa yang kita mau buat. Kalau kita buat setakat gubah desain, apa salah kita buat stay untuk kita lah yang sekarang stay di rumah kan. Sebanyak 25 penyertaan tahun ini masing-masing mempamerkan kreativiti dalam penghasilan pelita yang membawa mesej tertentu. Kawalan ketat kini dijalankan di 3 buah pusat beli belah di Sabah yang tersenarai dalam sistem di bawah pengecaman lokasi panas untuk libat urus dinamik haid. Seramai 980 anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) ditugaskan di ketiga-tiga premis iaitu Kompleks Karamunsing, Center Point dan Suria Sabah. Kawalan ketat itu bagi memastikan pemilik dan pengunjung mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan bagi mengekang penularan COVID-19. Tinjauan kru RTM mendapati anggota RELA berkawal di pintu-pintu masuk pusat beli belah terbabit. Pihak RELA juga berkolaborasi dengan pihak berkuasa seperti PDRM, DBKK, KKM dan sebagainya untuk menasihati mana-mana premis yang tidak mematuhi SOP seperti mana yang telah digariskan oleh pihak KKM. Pengunjung juga tidak digalakkan membawa kanak-kanak dan warga emas memasuki 3 premis ini. 6 pokok disyaki ganja dirampas oleh bahagian siasatan jenayah narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Sandakan dari sebuah rumah di Kampung Sim-Sim Selasa lalu. Pokok berkenaan dipercayai ditanam di dalam sebuah bilik di kediaman berkenaan oleh seorang lelaki tempatan berusia 34 tahun. Perbuatan lelaki tersebut terbongkar hasil maklumat awam. Rampasan terlibat adalah 6 bekas plastik warna hitam yang dipercayai pokok ganja dan beberapa peralatan-peralatan yang digunakan untuk membiakkan dan membesarkan pokok tersebut, iaitu baja-baja, alat penyukat, kipas dan sebagainya. ACP Muhammad Azhar Hamin memberitahu RTM di Sandakan. Katanya suspek ditahan di Jambatan 23 Kampung Sim-Sim Sandakan sebelum penemuan pokok berkenaan. Siasatan awal mendapati suspek mengakui menanam pokok tersebut sejak awal April lalu untuk kegunaan sendiri. Ujian saringan air kencing juga mendapati suspek positif dadah jenis ganja. Suspek kini ditahan reman selama 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah hingga 18 Mei ini. Jika sabit kesalahan di bawah Seksyen 6B Akta Dadah Berbahaya 1952, suspek boleh dihukum penjara seumur hidup dan tidak kurang 6 sebatan. Sekian berita pagi Sabah. Terus patuhi SOP musim perayaan, elak penularan jangkitan COVID-19. Kita jaga kita. Saya Sharon Raymond Kisil. Salam hormat.